Hadis yang ke-8, Fadilat Saf pertama. Kita sudah saya bicarakan di sini yang dikatakan saf bukan garisannya, bukan barisannya, itu tidak. Yang dikatakan saf adalah orang yang berdiri menunaikan solat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala malam yang ke-12, iaitu pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13. Ini adalah hari-hari besar dalam Islam dan kita bertakbir setiap kali selepas solat fardu sampai nanti 13 hari bulan waktu asarnya. Mudah-mudahan Allah mengajari dan memberikan pahala yang sempurna kepada kita semua. Allahumma amin. Malam ini kita akan bacakan kitab ini, 40 hadis amalan sedikit pahala berganda, pada hadis yang ke-8. Sekejap lagi, nanti dalam 15 minit ke 20 minit sebelum kita Isya, kita akan baca istighfar yang saya tuliskan kat sini. Dulu saya pernah bagi tahu tuan-tuan, ada satu amalan yang ringan sangat, iaitu kita mohon keampunan daripada Allah untuk orang-orang yang beriman lelaki dengan perempuan. Sangat mudah, tak sampai pun setengah minit mengamalkannya, tapi pahalanya seluruh bilangan orang yang beriman di dunia ini. Nah, nanti kita akan bicarakan ini supaya kita dapat amalkan sama-sama. Yang itu nanti 20 minit lebih kurang sebelum solat Isya dan sebelum kita khatam. Kita bacakan dahulu hadis ini, muka surat yang ke-36. Hadis yang ke-8, Fadilat Saf pertama. Kita sudah saya bicarakan di sini yang dikatakan saf bukan garisannya, bukan barisannya, itu tidak. Yang dikatakan saf adalah orang yang berdiri menunaikan solat itu. Sebab itu ketika imam memberi peringatan istawu, istaqimu dalam bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa Melayunya luruskan saf. Yang diluruskan itu bukan garisannya, sebab memang dah ada garisan, memang dah ada barisan. Yang dikatakan saf, luruskan saf, orang yang berdiri menunaikan solatnya, itu yang namanya saf. Sebab itu kalau kita solat di kebun umpamanya, ada garisan tak? Tak ada. Ada barisan tak? Ada line tak? Tak ada. Tapi kenapa imam tetap bagi peringatan, luruskan saf kita yang berdiri itu? Yang itu diluruskan. Caranya dengan melihat tumit masing-masing. Dilihat tumit itu diluruskan. Walaupun tidak ada garisan, walaupun tidak ada barisan ataupun line. Itu yang dikatakan saf. Difahami ya? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu.
daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah juga kita bicarakan. Abu Hurairah, nama asal beliau Abdul Rahman. Abu, Ummu, Ibnu itu namanya kunyah, namanya panggilan. Jadi Abu Hurairah, Abu bapa, Hurairah anak-anak kucing ataupun kucing yang kecil-kecil. Itu namanya isim tasghir dalam bahasa Arab. Orang Arab panggil kucing qittun, kucing juga, hirratun, kucing juga. Tapi bila ditasghirkan jadi hurairatun, anak-anak kucing atau kucing-kucing kecil. Sama juga ketika orang Arab memanggil kitab ataupun buku. Kitabun, itu kitab besar. Kalau kitab kecil macam yang saya pegang sekarang ini, orang Arab panggil kutaibun, kitab kecil. Itu jadi isim tasghir. Kalau sungai dipanggil nahrun, sungai. Nuhairun, anak-anak sungai. Sama juga dengan Abu Hurairah ni. Beliau suka dengan anak-anak kucing sehingga Nabi panggil beliau dengan bapa kepada anak-anak kucing ataupun kucing-kucing yang kecil. Di sini dipahami boleh kita memanggil seseorang dengan panggilan yang dia redha, panggilan yang dia suka, boleh. Tapi wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil seseorang dengan panggilan yang tidak baik. Di situ pula bukan senang-senang memanggil nama orang, tetapi tidak mengapa memanggil dengan nama yang baik-baik. Contohnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau sebelum masuk Islam Abdul Ka'bah, hamba kepada Ka'bah. Ketika masuk Islam, Nabi tukarkan menjadi Abdullah, hamba kepada Allah. Tapi kita tak, kadang-kadang ya, bagi sebahagian, maaf, tak kenal pun siapa Abdullah itu. Tapi kita kenal beliau dengan kunyah, panggilan Abu Bakar. Kata ulama, dua sebab. Satu, kerana anak beliau yang dikahwini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidatina Aisyah. Hanya beliaulah gadis di kalangan isteri-isteri Nabi. Ada 11 orang, 2 orang yang meninggal dan 9 orang masih hidup ketika zaman masih hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana hanya Sayyidatina Aisyah yang gadis, dalam bahasa Arab dipanggil gadis itu bikir ataupun bikron. Maka Sayyidina Abu Bakar dipanggil Abu Bakar, bapa kepada gadis. Abu bapa, Bakar ataupun bikir, gadis, bapa kepada gadis. Siapa nama gadis itu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu beliau dipanggil Abu Bakar. Pendapat yang kedua, kerana keadaan beliau menerima Islam. Bikir itu bukrah, awal pagi, merujuk kepada cepat, laju dan pantas. Sesuai dengan keadaan Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi mendakwah kepada Islam, sahabat-sahabat yang lain kadang-kadang tanya dulu apa itu Islam, apa yang dibawa oleh Islam. Setelah Nabi syarahkan, ada sebahagiannya tunggu dulu sehari dua, saya fikir dahulu macam mana, begitu. Mengambil masa. Tidak kepada Sayyidina Abu Bakar. Bila Nabi ajak kepada Islam, on the spot, terus terima dengan laju, cepat dan pantas. Lalu Nabi panggil beliau dengan Abu Bakar. Itu namanya panggilan. Nabi panggil beliau dengan Abu Bakar, bapa, cepat, laju dan pantas. Adapun As-Siddiq,
Itu namanya laqab, namanya gelaran. Dia beza ya. Kalau panggilan Abu, Ummu ataupun Ibnu, Ibnu Abbas, Ummu Aiman, Abu Bakar, Abu Hurairah, itu kunyah. Adapun laqab, contohnya Sayyidina Abu Bakar dipanggil dengan As-Siddiq. Itu gelaran. Itu bukan panggilan. Itu sekadar untuk kita memahami dan membezakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awwal." Kalaulah manusia tahu pahala yang ada pada azan dan berada di saf yang awal pertama, thumma lam yajidu illa an yastahimu alaih lastahamu, kemudian mereka tidak berjumpa sesuatu untuk menyelesaikan perebutan untuk mendapatkan kedua-duanya, melainkan mengundi, sudah pasti mereka akan mengundi. Riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan ada dua amalan pahalanya sangat besar, cuma ramai yang tidak tahu. Satu, azan. Yang kedua, saf yang pertama. Saf yang pertama itu kita akan tengok hadis-hadisnya. Azan, kalaulah orang yang azan itu menjadi asbab orang lain datang ke masjid surau, pahalanya dapatkan tukang azan itu. Solat itu ditentukan waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu difardukan ke atas orang yang beriman dengan waktu-waktu yang tertentu. Solat walaupun 2-3 saat sebelum waktu solat batal. Maka sesuatu yang menunjukkan dan memberi isyarat masuk waktu, lalu orang itu solat dan sah solatnya, tidakkah itu suatu amalan yang mulia menyebabkan solatnya sah dan orang yang menyebabkannya itu mendapat pahala yang besar. Muadzin, kalau dia solat, lalu orang di rumah mungkin ataupun di jalan raya, di taman-taman yang sedang rehat-rehat, oh dah masuk waktu dah pun, dia pun solat. Kalau di surau masjid lah. Kalau tidak, mungkin di taman itu disediakan tempat yang bersih dengan apa yang ada padanya, sajadah ataupun kain, lalu solat di situ. Asbabnya tadi orang yang azan, betapa besar pahalanya. Setiap kali dia melantunkan azan, melaungkan azan, makhluk-makhluk yang mendengar azan itu akan menjadi saksi di akhirat nanti. Batu-batu, pokok-pokok, daun-daun, tiang-tiang, jalan-jalan, semua menjadi saksi orang itu telah mengazankan azan, memanggil orang solat di dunia. Pahalanya sangat besar sekali. Kerana itu banyak lagi, kalau saya nak syarah panjang lagi ya. Sebab itu azan itu pahalanya sangat besar. Saf yang pertama kita akan baca hadisnya. Tapi tak ramai orang tahu. Seolah-olah Nabi kata begitu. Kalaulah orang ramai tahu, lalu masing-masing berebut, saya nak saf yang pertama, saya nak azan. Lalu kata mungkin pengurusi masjid ataupun nazir, beginilah, supaya jangan ada perebutan, win-win situation, to be fair, mari kita mengundi. Yang tu tak ada pilih kasih, siapa yang dapat, dapatlah. Gitu. Akhirnya yang berebut tadi tu akan bersetuju untuk, ya, kami bersetuju untuk mengundi. Sampai begitu sekali. Kenapa?
sebab nak mengambil dua pahala ni tadi. Kalau kita practically, azan memang tak dapat lah, sebab di masjid kita ini sudah ada azan, sudah ada muadzinnya. Adapun di saf yang pertama ini, tengok juga kalau masjid sudah letak ini untuk penceramah, ini untuk tuanku sultan, ini untuk imam, kita kena akur jugalah. Pun begitu, saf yang pertama dia memanjang sampai ke sebelah kanan sana, sampai ke sebelah kiri sana. Kalau penuh juga, ada juga hadis lain yang mengatakan saf yang pertama. Maksudnya bukan hanya saf yang pertama macam ni memang pertamalah. Termasuk sufuful ula, saf yang pertama. Maksudnya the first three ke, the first four ke, semua termasuk di dalam saf yang awal. Bukan yang saf pertama, tapi saf yang awal. Nak tunjuknya apa ni? Nak tunjuknya pahala besar kalau kita tahu tu. Mari kita baca dulu kelebihan saf ya. Muka surat 37. Kelebihan lain untuk saf yang pertama. Al-Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni orang yang cerdik. Sayyidina Umar orang yang sangat cerdik, sehingga Nabi berakui, laulam ub'ath labu'athta ya Umar. Kalau aku tidak dibangkitkan menjadi rasul, engkaulah orangnya, wahai Umar. Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran di atas lidah Sayyidina Umar, kerana beliau bijak. Bayangkan, kalaulah ada Nabi selepasku, kata Rasulullah sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam, orang tu Sayyidina Umar. Ajib. Sehebat-hebat beliau, pernah juga beliau berfikir-fikir dengan perkataan Sayyidina Ubay bin Ka'ab yang kita sebutkan ini. Macam mana? Sekali Sayyidina Umar berjalan, bertemu dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ya Ubay, setelah bagi salam, ya Ubay, kaifa asbahta? Wahai Ubay, bagaimana keadaan kamu berpagi-pagi sebegini ni? Sayyidina Ubay menjawab, asbahtu muhibban lil fitnah, mukrihan lil haq, salaitu biduni wudu'in wa indi ma la indallah. Saya berpagi-pagi sebegini ni, saya suka kepada fitnah, tidak suka kepada kebenaran, solat tak berwuduk, dan saya ada apa yang Allah tidak ada. Terkejut Sayyidina Umar. Pelik perkataan ni. Dia suka pada fitnah, tidak suka kepada kebenaran, hak, solat tak berwuduk, kemudian dia ada apa yang Allah tidak ada. Kan perkataan ini menyebabkan seseorang jadi hairan. Tetapi Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, sangat tahu ini Ubay bukan orang yang sembarangan. Akhirnya berlalu begitu sahaja. Tetapi Sayyidina Umar masih fikir apa maksud Ubay tadi itu. Pelik, jawapan dia pelik daripada orang lain. Jalan, berjumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah. Sebahagian ulama mengatakan Sayyidina Ali boleh disebut alaihi salam, sebab beliau adalah ahlul bait,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa. Setelah bagi salam, kaifa haluka ya Abul Hasan? Bagaimana keadaanmu wahai Abul Hasan? Sekali lagi kunyah yang saya sebutkan tadi itu. Sayyidina Ali, nama beliau Ali bin Abi Talib, tapi dipanggil kunyah dengan Abul Hasan, bapa kepada Hasan, sebab beliau ada anak Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Al-Hasan daripada pinggang ke atas identically macam Nabi, exactly. Sayyidina Al-Husain, adik beliau, daripada pinggang ke bawah identically macam Nabi. Di kesempatan ini Sayyidina Umar masih bingung dengan jawapan Sayyidina Ubay tadi itu, bertanya, ya Abul Hasan, labbaik ya Amirul Mukminin. Tadi saya jumpa dengan Sayyidina Ubay. Saya tanya lagu mana pagi-pagi ni, dia boleh jawab 4 perkara. Saya suka kepada fitnah, saya tak suka pada kebenaran, saya solat tidak berwuduk, dan saya ada apa Allah tak ada. Lagu mana? Tanya dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, betul ya Amirul Mukminin. Allah 2 kali dah nah. Betul wahai Amirul Mukminin. Lagi Sayyidina Umar rasa makin berat. Allah. Ingat Sayyidina Ali tanya, lagu tu ke? Saya pun tak tahu. Tapi Sayyidina Ali jawab, betul ya Amirul Mukminin. Ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan, bagi tahu pada saya apa maksud kalam ini, perkataan ini. Wahai Amirul Mukminin, yang dikatakan oleh Sayyidina Ubay itu benar. Kenapa? 1, suka kepada fitnah. Bukankah anak dan isteri itu fitnah, cobaan? Siapa yang tak suka kepada anak dan isteri, baru cerah. Baru cerah. Nah, sungguh memang kita sebagai insan biasa suka kepada anak dan isteri. Dan kematian itu adalah suatu kebenaran. Siapa yang nak mati? Bukan tak mau mati, tapi siapa yang nak mati? Sebab itu, dalam istilah bahasa tidak suka, bukannya tidak mahu mati, tapi siapa yang nak matilah. Melainkan kita kalau boleh panjang umur, mudah-mudahan dapat buat amal. Itu 2. Barulah Sayyidina Umar rasa cerah dada. Masya Allah. Solat tidak berwuduk. Solat di situ maksudnya salawat. Orang yang bersalawat, kalau berwuduk bagus. Kalau tidak berwuduk, bukanlah menghalangi untuk dia salawat. Silakan sahaja bersalawat tanpa wuduk. Sebab itu beliau kata, beliau solat maksudnya salawat tanpa wuduk, betul. Dan beliau ada apa yang Allah tidak ada, benar. Allah tidak ada anak, tidak ada isteri. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Memang Allah tidak ada anak, tidak ada isteri. Memang no one resembles Allah. No one resembling Allah. Ya Allah, kata Sayyidina Umar, secerah-cerahnya pencerahan daripada Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Umar, demi Allah, rugi bumi yang tidak sampai padanya ilmu Abul Hasan. Rugi negeri ataupun tanah bumi yang tidak sampai padanya ilmu Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Ali tak sampai ke umpamanya sebelah kita ni, Nusantara ni, tapi ilmunya sampai. Sampai sekarang ni saya bicarakan tentang beliau. Rugi negeri ataupun bumi yang tak sampai ilmu Sayyidina Ali. Alhamdulillah sekarang malam ni sampai. Begitu. Jawapan daripada Sayyidina Ubay yang kita bicarakan ini menyebabkan Sayyidina Umar berfikir tentangnya. Baik, kita baca hadis ni dulu. Kita
saya sayang juga hadirin, dah kita bagi hadis ni, kita nak amal. Itu tujuan saya tadi tu sebelum kita masuk insya ya. Baik, kita baca hadis ni dulu, muka surat 37. Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Dia berkata, kata Sayyidina Ubay, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa inna saffal awal ala mithli saffil malaikah, dan sesungguhnya saf pertama adalah seperti saf para malaikat. Kita tengok footnote di bawah tu, jika malaikat dekatnya, jika melihat dekatnya para malaikat kepada Allah dan turunnya rahmat, maksud rahmat itu lebih dekat dan lebih hampir kepada orang yang di saf yang pertama. Walau alimtum ma fadilatuhu labtadartumuh, dan kalaulah kamu mengetahui fadilatnya duduk di saf yang pertama, sudah pasti kamu akan cepat-cepat mendapatkannya. Baik, kita baca hadis yang kedua, kita sambung nanti. Sayyidina An-Nu'man bin Bashir mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil awal awis sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, maksud memberi rahmat kepada orang yang berada di saf pertama. Yang kita sebut saf pertama ni lah. Yang ini mengembirakan bagi orang yang tak dapat saf pertama ya. Dan atau saf-saf yang awal, saf yang kedua, saf ketiga, saf keempat. Nah, hadis ini riwayat Imam Abu Dawud. Dan perbahasan saf ini panjang sebenarnya ya. Saf yang sebelah kanan lebih afdal daripada saf sebelah kiri. Ini kan saf yang pertama ni. Jadi saf sebelah kanan imam, macam mana imam berdiri solat. Sebelah tu saf yang kanan kan, sampai ke ujung sana tu. Tu lebih afdal daripada yang sebelah kiri. Walaupun satu saf. Nah, orang yang sudah berada di saf yang pertama, kalaulah ada orang datang lambat, lalu sebagai menghormati orang itu, dia pun turun ke belakang, dia baginya tempat dia tadi itu kepada orang yang datang lambat itu. Hukumnya makruh. Sebab al-ithar, memberi hak dia kepada orang lain, tak boleh dalam bab ibadah. Makruh hukum dia. Kalau dalam bab makanan, minuman, dalam bas kita dapat tempat duduk, ada pakcik sedang berdiri, silakan pakcik have your seat, kita berdiri. Itu ithar tu boleh. Tapi dalam bab ibadah, hukumnya makruh. Allah dah bagi dah kelebihan duduk saf yang pertama, tiba-tiba kita nak undur pula. Kemudian contoh, ya, katalah keadaan biasa, tidak ada SOP begini, contoh ya, saya datang awal, lalu saya sakit perut sedikit dan saya pun keluar untuk wuduk. Ridak saya ni saya letak di saf yang tempat saya duduk tadi tu. Haram orang lain alih. Haram. Kecuali itu memang tempat tuan imam ke tempat orangnya dah tentu, tak apa. Siapa mai, haram dia kalih. Nah, orang kedua pula mai, tolak lagi. Ketiga, tolak lagi. Mai orang ke-10, ni keluar masjid dia buat dia. Nah, hukumnya tidak boleh. Kenapa? Orang itu sudah booking tempat dia. Dalam keadaan begitulah, jangan esok subuh isyak dah bubuh, tu tak jadi. Dia mai-mai tu memang waktu dia cuma sakit perut sedikit. Kena itu kita bahaskan nanti. Sementara nak tunggu isyak, mari kita lihat dulu layan ini tuan-tuan untuk kita amalkan. Kenapa? Biar kita amal sedikit tapi pahala banyak. Ini yang saya nak kongsikan ini. Ni tuan-tuan nanti esok hari photostat lah banyak-banyak bagi dengan ahli keluarga dan surau masjid masing-masing ya. Hadis ini ada dalam buku ni. Hadis ini ada dalam buku ni. Cuma saya nak lajukan. Saya niat supaya sama-sama kita beramal. Jangan menunggu sebulan lagi. Kan saya sebulan baru saya datang lagi sini kan. Nanti kita lambat lagi beramal. Beristighfar untuk kaum yang beriman, sama ada lelaki atau perempuan.
An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala, daripada Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemahan tu silap ya, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat, sesiapa yang memohon keampunan daripada Allah untuk orang-orang lelaki yang beriman dan orang-orang perempuan yang beriman, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin hasanatan, maka Allah akan mencatatkan kebaikan untuknya sebanyak setiap lelaki dan perempuan yang beriman. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Maksudnya apa? Kalau kita minta ampun daripada Allah untuk orang yang beriman, seramai orang yang beriman itulah lelaki dengan perempuan. Hadis ni umum ni, tak disebut ini masih hidupkah ataupun dah meninggal dunia. Katalah kita ambil mudah-mudah saja ya, yang paling minimum. Orang Islam, lelaki dengan perempuan throughout the world, up to this moment, berapa agak-agak population dia? Orang Islam, saya agak-agak saja ya, saya tak pasti secara pasti, ambillah 2.5 million, 2.5 million billion billion mengaji baik, 2.5 billion. Sekali kita minta ampun pada Allah ni, sekali sahaja, tak sampai pun 5 saat, pahala kita 2.5 billion. Itu kalau kita ambil mudah-mudah saja yang masih hidup ni, Ustaz. Kalau kata yang sudah meninggal dunia pun, ambil 2020 sajalah berapa. Kalau daripada zaman Nabi Adam sampai zaman lah berapa. Itu urusan Allah, itu urusan Allah. Tapi secara pasti tadi tu 2.5 billion tadi kan. Bacanya mudah sangat. Tuan-tuan ikut saya nah, kita khatamkan kuliah dengan bacaan ini. Bacalah paling kurang 27 kali. Saya tengok dalam kitab-kitab ulama, Habib Omar, lain-lain, disebut 27 kali istighfar setiap hari. Paling kurang. Saya tambah sikit lah. Jika dibacakan umpamanya 100 kali lebih baik. Sebab ringan sangat di mulut ni, ringan sangat. Tuan-tuan ikut saya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Itu saja. Tu saya kata tak sampai 5 saat tadi tu. Terjemahnya dulu. Aku memohon keampunan daripada Allah untuk semua orang lelaki yang beriman dan semua orang perempuan yang beriman. Pahalanya berapa tadi tu? Nabi sebut, bukan saya. Semua orang yang beriman lelaki dan perempuan. Tuan-tuan silalah beramal ya. Walaupun ulama kata 27 kali, itu minimum. Kalau kita dapat 100 kali itu, sangat mudah sangat disebut. Yang ini sebar luaskan. Photostat bagi dengan keluarga kita. Kalau nak lebih cepat lagi macam mana? Tangkap apa yang snap yang mengaji nak, snap saja. Orang di Yaman boleh tahu, orang di Mesir boleh tahu. Pahala kita ini dapat pahala man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada jalan kebaikan baginya, seperti mana orang itu melakukannya. Itu niat saya bawa halayan ni tadi, ni mengaji supaya kita dapat amal sama-sama, jangan ditunggu. Tak tahu esok ada lagi tak kita. Paling kurang kita amalkan dan sampaikan pada orang lain. Mudah-mudahan pahalanya berpanjangan walaupun kita sudah meninggal dunia. Masuk dalam Facebook, masuk dalam WhatsApp tadi tu lebih senang sebab ini kita yakin ni amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Saya ingat kita berhenti kat sini dulu, nanti kita jumpa akan datang. Ya. Baik, satu soalan. Kalau jemaah datang letak tempat-tempat untuk kawan-kawan dia pergi. Bagus soalan Ustaz kita dah. Orang mai dia pun booking tempat kawan dia. Kalau booking tempat kawan dia tak boleh. Kecuali memang orang tu penceramah ke ataupun memang orang penting untuk event-event tertentu lah. Tapi untuk kawan sendiri belum tentu dia mai. Ataupun dia mai tapi dia lambat. Jadi
Tak termasuk. Maksudnya bolehlah kalau kita nak alih sekalipun. Boleh jawab tu nah. Baik, setakat ni dulu. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan perkara yang kecil tapi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.